kenal MJ? Mungkin ada yang tak kenal. So MJ nak kenalkan diri MJ dulu. Okey, boleh buka slide MJ yang pertama kot. Okey, mungkin ada yang belum berkenal dengan MJ. Ada yang jawab dekat situ dengan modal RM99 plus dengan lepas tu kita masuk loan. Nanti kejap lagi MJ sharekan modal apa yang perlu kita prepare. Okay, so slide MJ yang pertama, MJ nak memperkenalkan diri MJ. MJ adalah Iza Yusof ataupun dikenali dengan Mak Jerong ataupun lebih mesra dipanggil dengan MJ. Kewangan yang stabil, ada yang komen kat situ, betul, my real. Okay, so kepakaran MJ adalah MJ dan tim MJ ingin menjadi peneraju. Mungkin pergi slide MJ yang kedua. Ini dia punya ni MJ nak cerita tentang visi dan misi perjuangan MJ. Memang ada kaitan dengan hartanah. MJ sangat-sangat seorang pejuang hartanah bersama dengan sifu hartanah MJ iaitu Tuan Ahyar Ishak. Okay, MJ punya ultimate goal dalam kewangan ni, MJ dan tim MJ ingin menjadi peneraju pendidikan ilmu kewangan dan pelaburan secara holistik di Malaysia. Siapa boleh tulis dekat ruangan chat tu supaya jelas. MJ nak rakyat Malaysia ni apabila MJ mengajar tentang kewangan, tentang pelaburan, okay, kita nak kita jadi one stop center yang educate, menjadi peneraju pendidikan ilmu kewangan dan pelaburan secara holistik di Malaysia. Kalau diperhatikan di situ, misi perjuangan kami adalah untuk yang pertama untuk melahirkan komuniti yang celik dan mahir urus kewangan supaya kali segawat. Sekarang ni kalau kita tengok tahun 2020 ni, waktu apa ni sekarang ni? Waktu gawat. Siapa yang steady ataupun siapa yang panik waktu gawat? MJ nak tanya. Boleh komen di ruangan chat. Sekarang ni tahun 2020 adalah krisis. Kalau kita tengok banyak yang diberhentikan kerja, banyak yang dipotong gaji. So adakah anda steady ataupun anda panik di waktu krisis ni? Jawab dekat ruangan komen tu. Tak ada yang menjawab lagi ni. Tak ada yang komen. Jom dengar MJ ilmu yang sangat berguna Sri Pajam. Okay, so panik ke ataupun steady? MJ belum habis visi misi lagi. Kena back dulu. Okay, kena back dulu supaya flow tu cantik sikit, supaya orang boleh faham. Okay, jadinya misi perjuangan MJ ni adalah supaya orang start mengurus kewangan, celik kewangan, bila waktu gawat steady, boleh beli rumah dengan Sri Pajam. Sebab Sri Pajam buat promosi ni kan. So kita nak tengok peluang dan ruang ketika krisis, apa yang boleh kita utilize untuk kita ambil peluang. Orang yang mengurus kewangan, orang yang sangat-sangat suka pada waktu krisis. Sebab waktu krisis sangat banyak peluang-peluang keemasan, especially di dalam hartanah. Nanti MJ sharekan apa peluang-peluang keemasan ketika krisis 2020 ni kan. Okay, so jadinya bila kita urus kewangan kita dengan baik, so kita boleh tidak teragak-agak untuk membeli hartanah di waktu krisis sebab peluang dan ruang yang sangat-sangat bagus ketika krisis. So jadinya kena celik kewangan. Kena urus duit kita supaya malam ni promosi kita boleh grab je sebab kewangan kita bagus. Okay, yang kedua adalah untuk meningkatkan pemilikan hartanah di kalangan masyarakat. So MJ memperjuangkan bila orang mengurus kewangan dengan baik, boleh memiliki hartanah di tanah air sendiri. Bak kata Tuan Ayat. So kita nak memiliki hartanah di tanah air sendiri. So kalau kita tengok Sri Pajam dinilai kan. So boleh memiliki hartanah dinilai. Okay. Dan yang ketiga, MJ nak melahirkan satu keluarga, satu perancang kewangan. Anda mengurus kewangan dengan baik, anda menjadi contoh yang baik. Anda membeli hartanah, anda seorang pelabur yang baik, anda menjadi contoh yang baik kepada keluarga anda. Itu misi perjuangan kami. Dan yang keempat adalah untuk melahirkan lebih ramai usahawan. Kalau sekiranya usahawan kan menjana pendapatan dengan lebih banyak, lagi banyaklah boleh beli hartanah. MJ membeli hartanah seawal usia MJ 22 tahun. Muda ke tua beli hartanah umur 22 tahun? Cik nak tanya sikit ni. Ramai yang steady ni. Setakat letak RM99 tu tak ada masalah. Sebab ramai yang steady di waktu gawat kan. MJ percaya Sri Pajam dapat menarik orang-orang yang bagus, yang ada minda-minda investor ke dalam sesi pada hari ini untuk bersama-sama promosi yang diadakan oleh Sri Pajam kan. Dan bersama-sama dengan MJ malam ni sikit sebanyak MJ kongsikan pengalaman MJ dalam pelaburan hartanah. So pada usia 22 tahun, muda ke tua beli hartanah pertama?
Masa usia 22 tahun. Muda kan? Tapi set story-nya, MJ beli hartanah pertama MJ dengan developer. Sama juga direct dengan developer. Set story developer tersebut bankrupt. Projek di Puncak Jalil, developer bankrupt pada tahun 2002. Sedih ke sedih? Sedih. Sebab MJ membeli tanpa mengkaji kekuatan developer tersebut. So korang kena tengok Sri Pajam ni power kan? So jadinya bila tengok Sri Pajam power, kalau tak power takkanlah boleh offer crazy sales kan pada 12-12 ni. So kena perhatikan developer yang kita nak beli tu power ke tak power. Kan kalau tak power MJ tak adalah nak datang invitation ni kan untuk berkongsi bersama dengan Sri Pajam. Okay. So jadinya MJ nak you all jelas apa visi dan misi perjuangan MJ. MJ bukan nak menjual projek Sri Pajam, tidak. MJ educate masyarakat Malaysia tentang pengurusan kewangan untuk memiliki hartanah. Sebab kita tak nak, kita kerja 10 tahun, kerja 15 tahun masih menyewa. So di waktu krisis ni lah peluang yang perlu kita ambil, sebab crazy sale promosi yang akan kita dapat daripada developer. Tapi kena tengok developer tu bagus ataupun tidak bagus. So MJ percaya you all masuk malam ni mesti you all jatuh cinta dengan Sri Pajam kan. Okay, so tadi berbalik kepada MJ tanya, nak beli dengan apa? Okay, selalu orang fikir kalau nak beli hartanah ni, nak beli mesti kena ada apa? Duit deposit. Mesti nak ada duit deposit. Mana nak cekau duit deposit? Ada ramai yang tidak membeli hartanah disebabkan tak ada wang deposit. Terpaksa nak keluar 15%, 10% down payment dengan kos-kos lain dan sebagainya 15% nak kena keluar. Kalau hartanah 200,000 nak kena keluar lebih kurang 30,000 kalau 15%. Cik korang kira 15% daripada 200,000. MJ nak test sikit. You all pandai tak? So MJ terasa panas sedikit. MJ minta tim MJ halakan kipas sikit dekat MJ. Sebab panas ni. Okay? So cuba kira sikit. Kita nak beli dengan apa ni? Katakan rumah 200,000. Ni MJ baru buat contoh rumah 200,000 ni. Nak beli kena ada 15%. Contoh dia. Ada tak orang yang pandai kira di sini? 15% daripada 200,000 adalah 30,000. Siapa ada 30,000 boleh beli rumah. Sebab sebelum krisis ni banyak hartanah-hartanah kita kena keluar 10 hingga ke 15%. So ada 30,000 barulah boleh beli hartanah kat situ. So kita nak tengok selain 30,000 tu kita nak pakai apa? So tolong display slide MJ yang ketiga. Yang ketiga ni MJ nak pesan di sini, kita membeli dengan kuasa beli. Buying power. Tak kena Peja. Kita membeli dengan kuasa beli. Apa kuasa beli yang kita ada? You all nampak tak dekat slide MJ tu? Dekat poster yang MJ sediakan tu. Membeli mesti ada kuasa beli. Kuasa beli apa? Komen di ruangan chat, mesti ada kuasa beli tunai dan ada kuasa beli OPM, other people's money. So MJ nak tanya ni, malam ni, kalau tadi yang Faris offer tu, kuasa beli tunai tu, berapa duit tunai yang you all perlu prepare tadi? Daripada lelongan, MJ dah tengok Faris tadi macam melelong rumah dah tadi. Tinggal bit kan? Right, berapa? Cuba dengar betul-betul tadi yang di-offer oleh Faris tadi, dari segi keupayaan kuasa beli tunai, berapa perlu ada tadi? Berapa yang Faris offer tadi? Kena letak berapa deposit tadi? Booking fee tadi berapa? Booking fee tadi berapa? MJ dikabarkan tadi RM99. Bermaksud kuasa beli tunai yang perlu ada diletakkan adalah RM99. Selepas tu kita nak pergi ke next step, iaitu kuasa beli daripada kelayakan pinjaman. Okay? So daripada tunai plus dengan kelayakan pinjaman, maka kita dapat membeli hartanah. So seronoknya hartanah ni sebab kita tak banyak pakai tunai.
Kalau normal practice-nya 10 ke 15%, kalau 200,000, 30,000 dan masuk loan bank. Tapi sekarang ni di waktu krisis ni, apa peluang dan ruang yang ada di waktu krisis? Kalau kita tengok, pergi slide MJ yang ni sekejap. Kita pergi next sekejap. Yang kenapa kena beli hartanah pada tahun 2020 ni? Ini sebenarnya slide yang MJ buat pada awal PKP. Sekarang ni dah nak habis dah tahun 2020. So you all baca dekat situ. MJ senaraikan ada 6 kelebihan kita membeli hartanah di waktu krisis. MJ ni tak nampak sangat tulisan kat sana. MJ kena tengok MJ punya handout ni. Kenapa kita kena beli hartanah waktu krisis ni? Yang pertama, tolong tulis, buat nota. Lambakan hartanah di bawah harga pasaran. Kalau kita tengok terlalu banyak harga-harga hartanah yang murah. Tapi isu dia, kalau harga hartanah yang murah ni sama ada, dia ada 3 type. Sama ada under construction, sama ada sub-sale ataupun sama ada lelong. Semua ketiga-tiga ni berbeza-beza cost buying power dia. Kuasa beli dia berbeza. Kalau lelong, kita nak kena ada 10%. Kalau rumah 200,000, wajib ada 20,000. Kalau rumah 500,000, wajib kena ada 50,000. Tu kalau beli lelong. Kalau sub-sale, kena prepare 10 ke 15%. Tapi adalah teknik-teknik je. So malam ni kita tengok daripada under construction, daripada Seri Pajam. Kalau kita tengok dengan booking RM99 tadi, dah boleh masuk loan. Pergi ke next step. Ada coaching daripada pihak Seri Pajam. You all kena grab lah peluang. Dah bank in duit, pergi consult daripada tim daripada Seri Pajam. So yang kedua, kadar faedah bank sangat rendah berbanding dengan sebelum krisis. Kalau kita tengok ni kadar faedah 3.1, 3.2, 3.4, Masya Allah. Murah sangat-sangat kadar faedah. Kalau sebelum-sebelum ni kalau bukan krisis, kadar faedah 4.8, 5%, 4.6. So jadinya di sini kita boleh nampak peluang di situ kadar faedah yang rendah. Kalau kita tengok installment sebelum ni, kalau hartanah kita buat loan 200,000, installment RM1,000. Tapi asbab kadar faedah rendah, kita dapat bayar lebih kurang 800 lebih sahaja. So seronok ke seronok? Siapa yang sekarang menyewa dalam range 1,500 ke bawah, this is the time untuk memiliki rumah keperluan anda. Ini MJ nak cakap ni. Sampai bila nak hidup menyewa, nak tunggu beli rumah mahal-mahal, tak mampu, betterlah grab mana rumah-rumah yang you all mampu milik. MJ percaya Seri Pajam ada projek-projek yang mampu milik yang boleh you all consider. MJ bukan menjual projek Seri Pajam, tapi MJ nak nyatakan di sini tentang peluang dan ruang waktu krisis dan apa promosi-promosi yang developer boleh bagi yang boleh melonggarkan sedikit untuk keputusan anda untuk membeli hartanah. So kalau kita tengok 1,500 sewa, installment untuk 1,500, anda mampu membeli hartanah 350,000 ketika sekarang. Sebab interest rate rendah. Kalau sebelum interest rate turun, 1,500 hanya boleh pergi rumah 300,000. Tapi bila interest rate rendah, dengan nilai installment 1,500, you all boleh beli hartanah lebih kurang 350,000. Komen di ruangan chat supaya ingat sikit pengiraan dia. Kalau 1,500 equivalent dengan harga hartanah lebih kurang 350,000. So sampai bila nak menyewa? Kalau you all yang sangat-sangat sesuai lokasi dekat area projek Seri Pajam, grab lah peluang ini untuk memiliki rumah keperluan. Kalau you all boleh bayar sewa 1,500, takkan tak boleh bayar pinjaman 1,500? Kalau sebelum ni masalah tak ada wang deposit, takkan sekarang ni ada promosi yang bagus, takkan tak mampu nak entry. Lama-lama kita hanya beralasan last 15 tahun kerja, 20 tahun kerja, sebiji rumah pun kita tak ada. Lepas tu nak tunggu rumah yang mahal-mahal, rumah kehendak sampai sudah tak membeli. So guys, please wake up. So orang-orang yang menyewa, yang join pada malam ini, please duduk
Dengan konsultan kewangan, konsultan Sri Pajam boleh untuk you all buat satu calculation. Adakah perlu untuk you all beli? MJ dah nampak peluang ni sangat perlu untuk orang yang belum ada hartanah tapi menyewa dengan kadar yang agak tinggi. So please consider. No more alasan dah. Okay, yang ketiga, yang ketiga, sekiranya anda nak membeli hartanah ni bukan untuk kediaman, anda nak beli untuk pelaburan. So manfaat yang ketiga, bila kadar faedah rendah, bayaran bulanan rendah, senang tak kita nak cari penyewa? Sekarang ni yang nombor 3, bila bayaran bulanan rendah, memberi peluang pendapatan sewa yang positif. Katalah anda beli rumah 300,000, sebelum ni installment 1,500. Bila rate turun, installment 1,300. So 1,300 anda dapat sewakan 1,600 ke? Contoh, 1,600. Bayar maintenance katakan 100. So dapat positive cash flow RM200. Ini sekadar contoh supaya you all boleh nampak apa yang MJ cuba sampaikan. Belajar sesuatu? Adakah you guys follow? Belajar sesuatu tak? Ke MJ cakap cepat sangat ni? Nak tengok sikit komen di ruangan chat tu. Ke MJ cakap popek-popek laju sangat? Okay? Tak apa. Belajar. Okay, betul MJ, it's time to wake up. Sharon kata, right. Faham MJ? Right? Okay, so MJ nak pergi ke item seterusnya sebab MJ diberi masa 1 jam saja. So 45 minit saja. So MJ nak kena cakap popek-popek cepat sikit. Kan macam Faris tadi, dia cakap laju-laju kan. Macam beat lelong tadi MJ tengok Faris kan. Okay, so yang keempat, nampak tak? Pemaju akan menawarkan pelbagai tawaran hartanah dengan diskaun, rebate dan promosi yang sangat menarik. MJ nak dengar tadi korang dapat gold bar lah, ada yang nak menang iPhone lah. Lagi apa hadiah-hadiah daripada Sri Pajam. Sangat banyak promosi kan. So grab lah time peluang ni. Kalau peluang ni sesuai dengan anda, grab. Dah lah selalunya orang bukan krisis terpaksa keluar deposit yang banyak. Kalau bukan krisis tak ada pun promosi apa-apa rebate ke sangat, tak ada pun promosi emas ke, iPhone ke. Di waktu sekarang developer throw banyak promosi. Right? So yang kelima, banyak rumah akan dilelong disebabkan ramai yang tidak mampu bayar. Ini peluang juga. So ini untuk kategori rumah yang dilelong. Apakah punca rumah kena lelong? So sila berhati-hati dalam membuat keputusan membeli hartanah. Jadinya kita nak mengelakkan rumah kita kena lelong. So bila you all membeli, tolong berhati-hati jangan sampai kena lelong. Tapi tadi simple idea MJ untuk orang yang menyewa RM1,500. Selalunya memang krisis ke, tak krisis ke, kena bayar. Kan? Kalau you all mampu bayar sewa 1,500, takkan nak membiarkan hartanah sendiri yang you all dah beli ni kena lelong. Tak mungkin kan? So jadinya di sini you all sendiri dapat tengok you all punya kelayakan dengan kemampuan. Kena membezakan kat situ. So bila MJ masuk bab yang kelima ni, MJ nak masuk slide MJ yang berkaitan dengan buying power tadi. Buying power dan holding power. Okay, MJ hope you all fokus kepada slide yang MJ appearkan di sini. Kuasa beli, nampak tak bersamaan dengan kuasa pemegangan. Apabila you all berminat dengan projek-projek Sri Pajam ni, you all dah tengok ini adalah rumah keperluan ataupun you all dah tengok nak buat rumah pelaburan. Kejap lagi kita tengok apa yang MJ sharekan di sini untuk you all membezakan nak entry rumah keperluan, berapa dia punya guideline. Nak entry rumah pelaburan, berapa dia punya guideline. So ini MJ nak bagi faham, kuasa beli mesti sama dengan kuasa pemegangan. Buying power mesti bersamaan dengan holding power. Dengar ni, MJ repeat sekali lagi. Buying power mesti bersamaan dengan holding power. Kuasa beli bersamaan dengan kuasa pemegangan. Boleh tak komen di ruangan chat supaya programkan dekat kepala otak anda, kuasa beli, buying power bersamaan holding power. Boleh komen tak ruangan chat tu? Supaya MJ tahu, MJ mengajar, you all boleh follow.
Arif Fikri, bagus MJ ni, Masya Allah, tabarakallah. Okay, boleh komen tak di ruangan chat? Kuasa beli, buying power mesti bersamaan dengan holding power. Kan, jadinya anda tidak teragak-agak untuk membeli apabila anda tahu kuasa beli anda dengan kuasa pemegangan layak untuk anda beli, mampu untuk anda beli. So kalau kita tengok kuasa pemegangan kat situ adalah you all kena kira-kira berapa nilai aset yang anda ada, dan mesti apabila anda masuk pembiayaan hartanah, tolong jangan lupa untuk holding power untuk takaful ataupun insurans. Sebab sangat penting apabila kita membuat pembiayaan hartanah, sebab dengan modal RM99 tadi, baki you all akan buat pembiayaan. Maka pembiayaan tersebut sila pastikan mesti ada perlindungan insurans ataupun takaful, supaya apabila berlaku risiko hartanah tersebut tidak terlelong, tetap jadi pemilikan generasi anda, especially yang membeli rumah keperluan. Sangat-sangat sensitif kalau kita membeli hartanah tanpa ilmu. Maksudnya nanti terjerat bila berlaku risiko hartanah tersebut terpaksa dilelong. Sebab tu MJ nak you all faham, kuasa beli dengan kuasa pemegangan mesti sama. So kalau you all boleh bayar sewa RM1,500, itulah kuasa pemegangan yang you all ada, kan? So bolehlah bayar installment RM1,500. Dalam masa yang sama, setiap bulan boleh menyimpan simpanan at least 20% daripada gaji bersih. So kita nak tengok apa objektif kita beli hartanah, apa yang menyebabkan hartanah-hartanah banyak terlelong waktu krisis. Ini orang-orang yang tidak mengkaji kewangan tetapi entry hartanah. So MJ nak jelaskan di sini, nak you all nampak gambaran. MJ suka dengan Sri Pajam. Dia tak simply menjual tanpa mendidik. Boleh tak you all ucapkan tahniah kepada Sri Pajam, sebab dia bukan sekadar menjual tetapi dia invite MJ untuk mendidik. Bermaksud di sini dia tak paksa pun korang beli, tapi dengar dulu apa yang MJ ceritakan untuk you all betul-betul rasa selamat untuk membeli. Faham tak? Faham? Okey, pergi slide MJ yang seterusnya. Boleh tak you all say thank you to Sri Pajam kerana panggil speaker-speaker hartanah, speaker-speaker kewangan untuk berkongsi. Sebab MJ tak bias, MJ bukan menjual, MJ bukan ejen Sri Pajam, MJ mendidik kewangan saja. Okey, tapi MJ suka usaha Sri Pajam sebab dia ada educate rakyat Malaysia, bukan semata-mata menjual. Dalam perniagaan memang orang menjual, tapi menjual belum tentu mendidik. Tapi Sri Pajam MJ ucapkan tahniah sebab you all keep on educating society, educating rakyat Malaysia dalam pemilikan hartanah. Alhamdulillah. So kalau kita tengok, adakah pelabur hartanah boleh survive waktu krisis ni? So anda pun kena berjaga-jaga di sini. Kalau kita tengok ni, apa ultimate goal, objektif kita apabila kita membeli hartanah? Objektif pembelian kita ada dua. Sama ada kita membeli untuk kediaman kita, kediaman kita, ataupun kita membeli untuk pelaburan. Dapat tak sesuatu? Dapat sesuatu? You guys dapat sesuatu? Apa objektif? You all nak decide beli hartanah dengan Sri Pajam ni, objektifnya untuk kediaman, homestay, ataupun untuk pelaburan. So kena tengok pula dekat situ. Bila nak decide rumah untuk kediaman, dia ada rumah kehendak, dia ada rumah keperluan. Jangan semata-mata ikut emosi nak beli rumah kehendak tapi tak mampu. So sila berhati-hati di situ. MJ meletakkan rumah kehendak apabila you all membeli rumah tersebut 20% lebih daripada gaji. Kalau katakan pendapatan isi rumah 10,000, pendapatan bersih. Suami pendapatan bersih 5,000, isteri pendapatan bersih 5,000. Ni contoh saja untuk senang kira. Kalau MJ buat income 1,000 pula, dah susah pula, tak boleh nak membeli kan. MJ buat contoh pendapatan isi rumah 10,000 sebab 10 tu senang untuk kita kira. So kalau 20%, MJ nak test. You all pandai kira tak?
Kalau pendapatan isi rumah 20,000, 10,000, 20% daripada 10,000. Berapa? Berapa tu? Berapa tu? RM2,000. RM2,000 installment. Okey, di sini ada juga yang menyatakan rumah kediaman kehendak, bukan, keperluan 30%. Tetapi MJ nak menggunakan strategi bila kita turunkan rumah keperluan kita kepada 20%, kita boleh bina strategi 2 hartanah dalam satu masa. Silap-silap korang beli 2 hartanah pula dengan Sri Pajam ni kan. Sebab satu hartanah kediaman, satu lagi hartanah untuk pelaburan. So kalau tengok balik slide. Tengok slide. Okay. Kalau lebih daripada 20% bermaksud anda membeli rumah kehendak. So jadinya kalau you beli rumah keperluan kurang daripada 20%. So kurang daripada 2,000 ataupun maksima dia RM2,000 untuk rumah keperluan. Okay, nampak? Nampak? So jadinya you boleh decide, oh kalau aku pendapatan isi rumah 10,000, kita beli rumah untuk tinggal RM2,000 installment. So berapa nilai hartanah yang kalau RM2,000 installment? Kalau RM2,000 installment lebih kurang RM450,000 lebih kurang. Best ke best? Boleh dapat beli rumah kediaman RM450,000 dengan installment RM2,000. Okay. Rauzah tolong komen dekat situ. Kurang daripada 20% ataupun MJ boleh letaklah maksima 20%. Okay. Dan objektif kedua sekiranya anda nak beli rumah pelaburan. Silap-silap, you all ada allocation rumah pelaburan satu, rumah keperluan satu untuk didiami. Beli 2 unit pula sebab satu nak invest, satu untuk kediaman. Okay, kalau kita tengok ada orang melabur, dia ikut hawa nafsu. Dia tidak mengkaji dia punya keadaan kewangan. So pelaburan juga ada pelaburan kehendak, ada pelaburan keperluan. Di mana di sini MJ perhatikan ada beberapa projek Sri Pajam yang boleh memenuhi sebagai pelaburan keperluan. Keperluan maksud MJ yang kita boleh sewakan kepada golongan M40 dan B40. Ada orang beli hartanah pelaburan, dia ikut emosi, dia pergi beli hartanah golongan T20. Kalau MJ nak tanya di sini, golongan T20 dia orang ni menyewa ke dia orang beli hartanah? Cerita dengan MJ. Cerita sikit. Golongan T20, golongan yang berpendapatan tinggi, dia orang ni beli hartanah ke dia orang menyewa? Ada yang komen tak? So MJ nak tunggu komen, dia lambat sikit sebab dia delay. So kebanyakannya golongan T20 akan membeli hartanah. So jadinya bila kita mencari hartanah pelaburan, kita carilah hartanah pelaburan keperluan. Keperluan rakyat yang orang yang nak menyewa. So kalau sekiranya kita beli hartanah yang mahal-mahal, kita hanya boleh bergantung harap dengan capital appreciation berbanding dengan cash flow untuk rental. Kebanyakannya hartanah golongan T20 kita nak dapat positive cash flow sangat-sangat susah. So jadinya di sini masa yang diberikan kepada MJ pun singkat sahaja. Adakah anda belajar sesuatu daripada perkongsian MJ ni? Kita nak tengok yang terakhir, ke-6. Yang ke-6 MJ habiskan tadi yang kenapa kena melabur hartanah tahun 2020. Yang ke-6 MJ habiskan peluang dapat hartanah semasa beli dah untung. Semasa beli dah untung dah ni, selalu nak kena keluar deposit. Sekarang ni duit deposit boleh simpan disebabkan hanya bagi booking fee dah boleh masuk loan. Booking fee tu bergantung dengan promosi daripada pihak-pihak developer. Anda nantikanlah promosi 12-12 ni, MJ pun tak tahu apa yang dipromosikan ni. So you all kena refer kepada tim konsultan Sri Pajam untuk tahu maklumat lanjut. Tetapi apa yang MJ nyatakan di sini, peluang dan ruang ketika krisis 2020 sangat bagus sekiranya kita dapat keluar duit yang sikit tetapi kita dapat miliki hartanah keperluan kita. Okay, so Sharon, MJ kena time check sebab MJ nampak
Dah pukul 8.45. Adakah anda belajar sesuatu daripada perkongsian MJ? Tapi MJ sikit masa sikit boleh ke Sharon? Sebab MJ melalui 3 kali krisis. MJ melalui 3 kali krisis. 1997, 2009 dengan 2020. So kalau MJ throwback, tahun 2009 MJ membeli beberapa hartanah pada waktu previous crisis. So MJ nak sharekan di sini. Boleh ke Faris MJ sharekan? Boleh MJ, boleh teruskan. Jadi kita akan bagi masa lebih kurang 10 minit lagi tambahan untuk MJ teruskan. Boleh. Okay. Sikit je, less than 10 minutes. Okay. So MJ nak sharekan di sini ada 2 profil hartanah MJ yang MJ nak jadikan contoh kepada anda semua supaya anda nampak keuntungan di dalam hartanah. Okay. Hartanah pertama MJ yang MJ beli pada tahun 2006. Ini contoh yang MJ beli direct developer. Maksudnya macam ni lah, macam dengan Sri Pajam ni, MJ beli direct developer pada tahun 2006. You all nampak tak deposit MJ berapa? Ini promosi ni, tapi deposit tinggi juga tu. Berapa tu deposit MJ? Berapa tu, nampak ke? Lambat kan? Lambat delay sikit. 15,000. So MJ beli hartanah yang bernilai 315,000. MJ keluar deposit 15,000. Deposit dengan down payment ni lah, pukul rata 15,000. So MJ jual hartanah tersebut dengan modal hanya 15,000. You all tengoklah modal you all berapa hari ni dengan promosi-promosi yang hebat sangat daripada Sri Pajam ni. You all kira nanti banyak beza juga dengan MJ kan. Deposit MJ 15,000. So hartanah tersebut pada tahun 2014. So berapa lama tempoh tu? Ini rumah ni MJ duduk. MJ beli rumah kediaman. Dan pada tahun 2006 kadar faedah terlalu tinggi. Pada ketika itu kadar faedah lebih kurang 7.5%. You all tengok. You all dapat kadar faedah 3.5 tau. 3.5, 3.3, 3.2. Masya Allah kan. Peluang ni tak selalu dapat. Okay, MJ dulu tahun 2006 7.5%. Okay, 7.5% MJ beli tahun 2006 315,000. Cuba tengok berapa dalam masa 8 tahun berapa MJ dapat jual? RM680,000 MJ exit pada tahun 2014. So berapa keuntungan MJ? By summary dia lebih kurang RM409,165. Mungkin ketika sekarang anda beli rumah tu untuk kediaman. Anda duduk untuk kediaman 8 tahun, anda ada kenaikan pendapatan, anda beli rumah impian pula. So jadi ni di sini, kalau sekarang ni anda beli rumah untuk kediaman anda simpan sambil duduk, tanpa sedar harga hartanah naik dan anda boleh menjualnya untuk membeli rumah impian. So ini hartanah ni MJ jual dan MJ dapat mengejarkan haji bersama dengan mak MJ, dengan suami MJ. Sebab dapat menjual hartanah ni. Seronok tak kalau korang dapat keuntungan hartanah untuk akan datang, you all exit, dapat pergi menunaikan haji dengan package-package yang lebih selesa. Seronok ke seronok? MJ untung 409 dalam masa 8 tahun. So by average setahun untung lebih kurang 51,000. Seronok tak? Kan? Nak kumpul 51,000 tak mudah. Tapi dengan hartanah kita boleh dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. 8 tahun darab 51,000 lebih kurang 400,000 keuntungan. Okay? Right, next contoh dia. Ini promosi juga daripada developer. Okay, next. Tahun 2009. 2009 krisis tak? 2009 tahun krisis. Kalau kita mengurus kewangan kita dengan baik, 2009 banyak peluang kita akan beli. So berapa modal MJ tu? Actually untuk pengetahuan you all, hartanah ni MJ beli adalah 2 unit shop lot. Dengan modal hanya RM5,000 saja. So RM5,000 disebabkan shop lot, MJ buat loan 20 tahun saja. So tahun 2019, MJ check
kepada bank berapa harga nilai hartanah ini, meningkat kepada RM900,000. MJ masih menyimpan hartanah ini sehingga sekarang, iaitu MJ punya training room ni. Inilah hartanah yang MJ beli waktu krisis. Sekarang nilai dia almost 1 million dan bank offer MJ buat overdraft. Dan MJ buat overdraft kali pertamanya pada tahun ini untuk MJ invest lagi ke dalam hartanah seterusnya. Okey, inilah dua hartanah MJ. So anyway, MJ ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Sri Pajam yang sudi menjemput MJ. MJ sangat suka nak berkongsi tentang pengurusan kewangan dan pelaburan hartanah. Kalau dalam instrumen pelaburan, MJ sangat jatuh cinta dengan pelaburan hartanah sebab MJ dah dapat keuntungan yang memang MJ nampak sangat menguntungkan di dalam hartanah, dan keuntungannya kita tak perlu pakai duit kita yang banyak, kita boleh pakai OPM. Other people's money, iaitu duit bank. Okay, so sekadar itu saja perkongsian MJ. MJ harap memberi manfaat kepada semua yang join pada malam ini. Sekiranya mana yang baik ilmu yang MJ kongsikan, bolehlah dipanjang-panjangkan ilmu tersebut. Mana yang tak baik tu datangnya daripada kehilafan, kelemahan diri MJ sendiri. So terima kasih Sri Pajam, Faris.